minggu ini, cikgu akan mengajar tentang bab 3 iaitu teknik mengukur parameter kesihatan badan. Tapi pada minggu ini hanya akan memfokuskan kepada 2 subtopik sahaja. Bagi subtopik yang pertama ialah suhu badan. Apakah itu suhu badan? Suhu badan ialah darjah kepanasan dan kesejukan sesuatu bahan. Suhu badan dan darjah kita sebagai manusia ni mesti memastikan bahawa suhu badan kita berada pada tahap yang normal, di mana tahap normal untuk suhu badan manusia ialah 36.9 darjah Celsius. Dan jika berlaku perubahan pada badan kita sama ada terlalu rendah atau terlalu tinggi, menunjukkan bahawa badan kita menghadapi masalah kesihatan. Dan suhu badan ini diukur dengan menggunakan termometer. Hari ini kamu akan belajar tentang keempat-empat jenis termometer. Yang pertama ialah termometer klinik. Gambar aja seperti ini dan kamu sering lihat termometer seperti ini. Kedua ialah termometer makmal. Itu yang berwarna kuning ini. Tak semestinya yang berwarna kuning, warna lain pun mungkin ada juga. Tapi yang selalu dan familiar kamu lihat ialah termometer yang berwarna ini di dalam makmal. Yang ketiga ialah termometer rektal. Dan yang selalu kita lihat pada masa kini sejak kita dilanda pandemik ialah termometer inframerah. Termometer klinik. Termometer klinik ini digunakan untuk mengukur suhu badan. Sebab termometer klinik ini mempunyai jumlah antara 35 degree Celsius hingga 42 degree Celsius. Cara penggunaan termometer klinik ini ialah termometer klinik ini mesti diletakkan di bawah ketiak atau dalam mulut dan dibiarkan selama 2 ke 3 minit. Lepas tu kamu record, keluarkan termometer tersebut dan kamu record bacaan suhu. Pada termometer ini akan ada satu kawasan yang tidak straight dan ini merupakan rajah yang sebenar. Ini yang macam berbentuk lengkung ini dipanggil pencerutan termometer. Pencerutan ini bertujuan supaya merkuri tidak turun dengan cepat setelah dikeluarkan dari mulut ataupun ketiak. Jadi ini akan memberikan sukatan dan juga bacaan yang lebih tepat. Pencerutan ini hanya ada pada termometer klinik sahaja dan tidak ada pada termometer makmal. Dan seterusnya ialah termometer makmal. Termometer makmal ini hanya khusus dan khas digunakan untuk menukar suhu cecair. Di mana termometer makmal ini mempunyai jumlah antara negatif 10 darjah Celsius hingga 110 darjah Celsius. Di mana contohnya jika kamu menjerah air dan mempunyai suhu yang antara 100 dan ke atas, jadi termometer makmal ini sesuai digunakan. Sebab yang paling maksimum untuk termometer makmal ini ialah 110 dan sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat panas suhu ini. Dan termometer makmal ini tidak sesuai untuk menukar suhu badan sebab suhu badan akan turun dengan cepat. Jadi bacaan suhu badan tidak tepat. Okay, mengapa tidak sesuai untuk menukar suhu badan? Sebab pada termometer makmal ini tidak mempunyai pencerutan. Pencerutan merujuk kepada sini. Jadi oleh kerana termometer makmal tidak mempunyai pencerutan, jadi merkuri itu akan turun dengan cepat dan bacaan kita menjadi tidak tepat. Termometer makmal ini mempunyai kejituan 1 darjah Celsius. Itu mempunyai kejituan dan ketepatan 1 darjah Celsius. Yang kedua ialah termometer rektal. Termometer rektal ini hanya digunakan untuk menukar suhu badan melalui dubur dan digunakan pada bayi yang kurang daripada 3 bulan sahaja. Cara menggunakan termometer rektal ini ialah pertama sekali kamu mesti bersihkan muncung, iaitu muncung merujuk pada bahagian sini dengan menggunakan alkohol. Kemudian kamu sapukan jeli petroleum pada muncung termometer ini. Lepas tu angkat kaki bayi dan masukkan termometer ke dalam dubur bayi antara 1.5 sehingga 2.5 cm dan biarkan termometer sehingga bunyi beep.
bila dia bunyi beep tu kamu keluarkan termometer daripada dubur dan kamu rekod bacaan suhu tersebut. Kalau kat rumah siapa yang ada adik, bolehlah kamu try buat macam ni. Yang seterusnya ialah termometer inframerah. Cikgu yakin dan percaya sejak negara kita dilanda pandemik, termometer inframerah ni sangat familiar di rata-rata tempat. Okey, termometer inframerah ini boleh digunakan tanpa bersentuhan dengan individu. Cara menggunakannya ialah kamu mesti halarkan termometer ini pada kira-kira 5 cm. Okey, kamu juga sering lihat setengah orang bila nak masuk mana premis perniagaan atau kedai, diorang akan scan suhu menggunakan tapak tangan macam tu. Dan ini merupakan cara yang salah dan bacaan tidak tepat. Okay. Dan bacaan suhu menggunakan termometer inframerah ini adalah sangat tepat jika dibandingkan dengan termometer yang lain. Okay. Okay. Dan cikgu akan tambahkan sedikit maklumat kepada kamu. Okay. Bagaimanakah dan macam mana cecair dalam termometer itu berfungsi? Okey. Okey, pada dalam termometer, pada bahagian termometer itu dipanggil sebagai berbuli. Ini dipanggil sebagai berbuli. Ini pun dipanggil sebagai berbuli dan ini pun dipanggil sebagai berbuli. Okay, ia mengandungi cecair merkuri. Okay, pada berbuli ini mempunyai cecair merkuri dengan bising yang tepat. Dan isi padunya merkuri bertambah apabila menyerap haba. Maksudnya di sini ini dipanggil sebagai berbuli dan berbuli ini mempunyai cecair merkuri dan bising yang tepat. Jadi isi padu, volume atau isi padu merkuri itu akan bertambah apabila menyerap haba. Contohnya bila gunakan termometer seperti ini, kepit di bahagian ketiak atau mulut. Jadi berbuli itu akan memainkan peranan untuk menyerap haba dan memberikan bacaan suhu. Dia akan memberikan bacaan suhu dengan cara bila berbuli itu menyerap haba, cecair merkuri yang di dalam itu akan mengembang dan meningkat naik. So nanti bila kamu jalankan eksperimen, kamu gunakan termometer seperti ini, kamu akan nampak bacaan merkuri ini akan naik sedikit demi sedikit. Okay. Dan panjang turas merkuri di dalam capillary tube. Yang di luar ni kita panggil sebagai capillary tube. Okay. Cecair merkuri ni akan terus meningkat dan menunjukkan nilai suhu sesuai objek. Bila kamu menjalankan eksperimen nanti seperti ini, kamu akan letak termometer makmal begini. Okay. Jika kamu menggunakan termometer makmal, kamu tak boleh letak termometer itu bersentuhan, di mana kamu tak boleh bersentuhan dengan beaker ini dan kamu perlu menjarakkan. Seolah-olah termometer makmal itu perlu tergantung sama ada kamu pegang ataupun kamu kepit pada retorт stand. Okay. Dan kamu akan biarkan dalam air ni dan kamu akan melihat merkuri yang berada di dalam capillary tube, di dalam tube kaca ni akan meningkat perlahan-lahan dan akan sampai pada satu titik dan akan berhenti. Pada situ kamu perlu ambil bacaan suhu. Okay. Seterusnya, terdapat juga faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi normal. Yang pertama ialah jangkitan, sama ada jangkitan bakteria ataupun virus. Jika jika individu itu terkena jangkitan bakteria atau virus, bakteria dan virus ini akan memainkan peranan untuk menyebabkan suhu badan kita melebihi tahap normal. Yang kedua ialah terdedah kepada keadaan panas yang melampau. Yang pertama ialah strok haba dan yang kedua ialah selaran matahari yang melampau. Di Malaysia merupakan suhu khatulistiwa iaitu panas dan lembap. Jadi strok haba ni juga sering berlaku di Malaysia. Strok haba ni akan menyebabkan suhu badan kita melebihi tahap normal iaitu akan tinggi sedikit. Contohnya macam 38 ke 40 degree Celsius. Jadi bila kita menghadapi fenomena strok haba ini, kita mesti menjaga kesihatan badan kita dengan minum banyak air masak, air mineral, kurangkan aktiviti luar, kamu duduk je dalam rumah. Yang seterusnya ialah senaman yang berat, contohnya kamu berlari di padang, kamu macam hiking, mendaki bukit, semua tu akan menyebabkan suhu badan melebihi tahap normal.
akan tinggi sedikit, tapi dalam masa yang berapa minit lepas tu akan kembali kepada normal. Untuk subtopik yang seterusnya ialah 3.2 iaitu kadar denyutan nadi. Dalam semasa kamu di tingkatan 3, kamu telah mempelajari tentang kadar denyutan nadi. Kadar denyutan nadi ini ialah merujuk kepada pengukuran bilangan degupan jantung per minit. Dalam badan kita terdapat beberapa tempat untuk merasai denyutan nadi. Tempat ini dipanggil sebagai titik nadi. Titik-titik nadi ini di kawasan titik nadi itu terletak arteri yang sangat dekat dengan permukaan kulit. Jadi bila jantung kita berdegup, denyutan tersebut akan dihantar ke arteri-arteri dan boleh dirasai melalui kulit. Secara common dan juga kebiasaannya, bacaan nadi akan diambil pada pergelangan tangan kerana jelas, menonjol dan juga mudah. Kamu akan rasa macam turun naik, itu menunjukkan denyutan nadi kamu. Faktor yang menyebabkan bacaan nadi ialah umur, jantina dan jenis aktiviti yang kamu lakukan. Contohnya aktiviti yang aktif, yang lasak akan menyebabkan denyutan nadi kamu akan bertambah disebabkan degupan jantung kamu bertambah juga. Okey, terdapat titik-titik nadi pada badan manusia iaitu di leher, pergelangan lengan, pada bahagian pelipat lutut, di sekitar tumit, ni di atas kaki sekitar pergelangan kaki di atas tumit. Yang ni pada bahagian paha, ini pada bahagian siku kerana di sini terdapat satu saraf, dan pada bahagian dahi dekat tepi ni. Dan tapi secara common dan kebiasaannya kita akan mengambil bacaan nadi pada bahagian leher dan juga lengan. Dan yang lebih tepat lagi pada bahagian pergelangan lengan di sini saja. Okey, untuk subtopik denyutan nadi ini kamu akan melakukan eksperimen. Tapi eksperimen itu akan dilakukan setelah kamu kembali belajar di sekolah nanti. Yang tu cikgu akan informkan kemudian. Setakat itu sahaja subtopik yang kamu pelajari pada minggu ini. Jika ada apa-apa sebarang pertanyaan, kamu boleh tanya kepada cikgu secara direct. Sekian, terima kasih.